Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Dua kali bagi salam. Okey, harap semuanya sihat. Okey, hari ini kita akan belajar tentang chapter yang kelima, iaitu build up break dah. Okey, daripada saya Dr. Nurul Huday binti Abdullah. Kita jumpa lagi pada sesi contract dan estimation. Okey. Next, okey, mari kita lihat outline apa yang kita nak belajar pada hari ini. Itu chapter kelima. Alhamdulillah. Okey, ini adalah outline yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, adalah element of rate, iaitu material, labor, equipment, profits, calculate of rate. Maksudnya kadar harga yang kita nak buat untuk kerja excavation dan juga concrete work. Kita buat general sajalah, supaya adik-adik semua tahu macam mana cara pengiraannya. Okey, mari kita lihat caranya. Okey, apa teorinya? Yang pertama, dalam kita punya build up rate ni, kita ada beberapa kos yang kita kena ambil tahu, iaitu dalam kos-kos pembinaan lah. Yang pertama adalah kos bahan binaan. Bahan binaan lah. Okey, yang kedua adalah buruh, pekerja dan sebagainya. Next adalah logi dan juga peralatan. Yang keempat adalah keuntungan. Setiap satu kerja ni mesti kita kena ada untung. Kalau tak ada untung, macam mana kita nak dapat kita gunakan balik modal kita tu. Jadi kita kena ada untung lah. Berapa persen untungnya? Kita lihat nanti. Okey, pertama kita pergi kepada bahan binaan terlebih dahulu. Okey, kos bahan binaan adalah komponen kos utama dalam pembinaan. Kos binaan biasanya melibatkan antara 40% hingga 60% daripada keseluruhan kos pembinaan. Ya, selebihnya adalah macam kos pengurusan dan sebagainya lah. Okey. So, seterusnya, kos bahan merupakan harga asal. Bahan tersebut yang diperolehi melalui sebut harga daripada pembekal bahan binaan. Contoh bahan binaan macam pasir, batu bata, apa-apa saja yang berkaitan raw lah maksudnya. Okey, seterusnya, kos bahan mengambil kira kos pengangkutan dan pengendalian bahan binaan. Kos penyimpanan juga mengambil kira juga, dan faktor-faktor pembaziran semasa pengendalian bahan tersebut. Kenapa faktor-faktor pembaziran ni? Apa dia tu? Okey, faktor pembaziran contohnya kalau kita beli konkrit daripada tempat pembuatan konkrit, dia menggunakan lori siput kan. Bila mendatang lori siput, kalau awak perasan, kalau macam dia lori tu berkocak-kocak, ada sepihan-sepihan konkrit tu terjatuh daripada lori siput tersebut. So itu adalah pelaku pembaziran. Daripada dia ambil ke tempat kilang dia sehingga tempat dia nak tuangkan tu, itu adalah berlaku proses-proses pembaziran. So kita kena ambil kira juga faktor-faktor tersebut. Okey. Seterusnya, okey, buruh. Yang kedua adalah buruh. Buruh ini merupakan pekerja yang melaksanakan kerja-kerja di tapak bina, dan sebahagian besar kos buruh adalah upah, gaji lah. Okey, upah buruh ini dibayar mengikut jam kerja harian, biasanya 8 jam sehari. 8 jam sehari biasanya. Okey, jadi adik-adik boleh kira lah berapa dia pukul. Contoh dia kerja pukul 8 sampai pukul berapa. Dan kena kira lah juga rehat dia 1 jam contohnya kan. Okey, next. Kadar upah buruh adalah berbeza mengikut tahap kemahiran pekerja, dan buruh terbahagi kepada 2 kategori, iaitu buruh mahir dan juga buruh tak mahir. Apa tu buruh mahir, apa tak mahir? Mari kita lihat seterusnya. Okey, buruh tak mahir ni adalah buruh yang melaksanakan kerja yang tidak memerlukan pengkhususan tertentu, seperti mengangkat tanah, bata, kayu dan sebagainya. Dalam RM50 je satu hari. Gaji dia lah, upah dia. Okey, buruh tak mahir ni pula iaitu tukang. Kumpulan buruh yang paling mahir melaksanakan sesuatu bidang kerja. Upahnya mahal bergantung kepada jenis kemahirannya, expertise dia. Lagi susah orang nak buat, lagi mahal upahnya. Jadual 51 ini adalah kadar upah bagi buruh mahir. Mari kita lihat. Okey, ini adalah upah bagi tukang-tukang lah. Buruh mahir ni. Ya, cuba lihat kat sini. Tukang batu bata RM75
untuk satu hari, 8 jam satu hari. RM75. Apa yang mahal kat sini? Oh, tukang jubin, tukang ubin ni, tukang ni lah jubin mozaik ni apa semua kan. Memang mahal sebab kepakaran itu adalah memang kita perlu orang yang pakar untuk melaksanakan. Kalau orang yang biasa-biasa kadang-kadang sengit-bengit apa semua dah ada tangga, beberapa tangga kan. Jadi memanglah tukang ubin ni mahal harganya. Bergantung jugalah. Kadang-kadang orang kata ini adalah standard. Okey, mungkin dari masa ke semasa harganya berubah-ubah mengikut kepada ekonomi semasa juga. Okey, boleh? Okey, seterusnya mari kita pergi lihat. Output buruh ataupun angkatan buruh. Soalan-soalan biasa macam ini dia akan soal apakah maksud angkatan buruh. So ini kenapa maksud angkatan buruh ni? Okey, purata masa yang diambil oleh seseorang pekerja untuk menyiapkan sesuatu unit kerja. Contohnya, output buruh biasa untuk bancuh mortar adalah 2 jam per meter cube. Bermaksud buruh biasanya membancuh 1 meter cube mortar selama 2 jam. Maksudnya 2 jam tu untuk dia bancuh 1 meter cube tu. Itu maksudnya. Sebab apa? Kenapa kita kira benda ni? Kerana apa buruh ni adalah satu faktor yang tidak ditetapkan dan purata masa yang diambil setelah dibuat kajian ke atas produktiviti pekerja di tapak pembinaan. Kita kena tahu benda ni sebab kita nak tahu nak bagi gaji kepada mereka. Takkanlah kita nak bagi gaji contohnya, oh benda ni sebenarnya ambil masa yang lama ni. Contoh dia kata nak buat lantai saja. Sebenarnya boleh dah siap dalam 1 minggu. Tetapi dia ambil masa dalam 1 bulan untuk siapkan. Padahal kecil je. Jadi dia kata, saya bagi gaji saya mengikut pada hari. So untunglah dia. So kita pun kena ada ilmu. Nak tahu berapa produktifnya mereka untuk setiap satu kerja. Sebab tu kita kena ada benda ni. Ini mengikut kepada faktor-faktor yang ni tidak ditetapkan. Tapi ini adalah kajian yang telah dijalankan oleh orang lah. Supaya buruh-buruh ini tidak mengambil kesempatan kepada diri kita. Contohnya kontraktor, kita sebagai estimator dan sebagainya. Okey, semua pandai. Okey, jom kita pergi ke next slide. Okey, yang ketiga adalah loji dan peralatan. Loji dan peralatan ni ada 2 jenis. Yang pertama, peralatan tidak berjentera. Contoh, tukul, cangkul dan tangga. Kat rumah kita pun ada. So maksudnya kita ni adalah peralatan tidak berjentera. Ya, pandai. Okey. So kita juga menggunakannya juga kan. Okey. Seterusnya adalah peralatan berjentera. Apa ni peralatan berjentera? Contoh macam lori, penggaul konkrit dan juga alat getaran dan sebagainya yang lain lah. Ini contohnya saja. Okey, maksudnya benda-benda yang besar. Okey. Dan kos pun mahal. Okey. Okey, kos peralatan tidak berjentera dimasukkan sebagai perbelanjaan harian dan pengurusan. Manakala peralatan berjentera ini, kontraktor boleh memilikinya dengan membeli atau menyewa alat tersebut. Ada kontraktor yang kaya sikit, dia beli. Sebab mungkin dia kata, oh saya sentiasa guna, setiap satu projek saya akan guna. Contoh macam konkrit tu kan. So saya selalu guna, so saya kena beli benda ni. Ada setengah, dia tak ada, kurang sikit bajetnya dan projeknya berbeza-beza. Mungkin setiap satu projek berbeza-beza. Jadi mungkin tak perlu benda tu, so dia perlu menyewa. Ada juga orang yang buat sewa benda ni. So awak boleh fikir bisnes apa yang awak nak buat lepas pada awak habis belajar ni. Kumpul duit banyak-banyak, so buatlah apa projek yang awak nak buat bisnes lah lepas ni kan. Okey. Next adalah yang keempat, iaitu keuntungan. Wah, kayanya kontraktor. Mari kita lihat berapa keuntungan yang dia ambil. Okey, firma kontraktor merupakan organisasi perniagaan. Maka setiap projek memperolehi keuntungannya masing-masing. Keuntungannya kebiasaannya dalam bentuk peratusan. Biasanya kadar peratusan keuntungan adalah di antara 10% hingga 15%. Tak banyak. Kalau contoh nilai projek itu 1 juta. So kita nak ambil untung 10%. So dapat berapa? 100,000. Banyak tu keuntungan. Kita dah tolak dah semua-semua tu, tapi untung kita dapat. Wah, kayanya. Jangan salah anggap. Biar kita ambil
asalkan rezeki yang kita ambil tu adalah berkot, barakah, alif tanun okey. So, keberkatan tu adalah penting. Ini kebiasaannya lah, tapi depend juga. Okey. So, mungkin ini juga kita buat rolling modal untuk next project kita. Okey. So kita pergi seterusnya. Banyak 10 ke 15%. Okey. Okey, pengiraan ni kita dah pergi ke pengiraan kerja penggalian. Banyak dah ni kita dah start masuk pengiraan Okey, adik-adik pastikan kontraktor walaupun dia banyak teori, terpastikan bawa kalkulator saintifik. Okey, kalkulator saintifik sangat penting. Okey. Okey, mari kita lihat. Okey, pengiraan kerja penggalian itu apa macam excavation lah, sebab kita nak kira excavation lah sekarang ni, dan juga konkret. Tapi lepas ni konkret kita pergi dulu penggalian. Yang pertama, kerja penggalian tanah ini dilaksanakan peringkat awal pembinaan dan diukur dalam meter cube. Cuba kita fikir satu kawasan lapang yang ada banyak hutan-hutan. Dia kena tebang dulu, bersihkan dulu. Dia nak bina rumah. Bila rumah dia kena buat gali dulu, sebab dia nak ambil tanah-tanah yang kat atas tu untuk letak dia punya asas terlebih dahulu. Okey. So, kerja-kerja penggalian tanah ini dilaksanakan pada peringkat awal pembinaan. Betul. Okey. Dan diukur dalam meter cube. Okey. Kebiasaan kerja-kerja penggalian ini diklasifikasikan mengikut kedalaman maksimum tidak melebihi. Yang pertama, 0.25 meter. Yang kedua, 1 meter. Yang ketiga, 2 meter. Yang keempat, 4 meter. Dan seterusnya dalam peringkat 2 meter, 2 meter, 2 meter. Kita tengok rajah selepas ini ya. Okey, seterusnya, tanah yang digali akan dibuang sama ada di dalam atau luar tapak. Bergantung. Okey, bergantung kontrak you. Kalau kontrak you mengatakan tanah-tanah dibuang ke luar site, so mesti ada dalam kontrak. Kalau tak ada, so you boleh buang kat mana-mana lah contohnya. So you kena mention you nak kena buang kat mana. Jangan suka-suka hati buang kat tanah orang. Bahaya. Nanti kena saman kita nanti. So adik-adik kena pastikan dalam kontrak tu juga buang ke mana. Okey? Okey. Seterusnya, poin seterusnya, kerja penggambusan balik. Bila kita dah korek, kita nak gambus balik kan? Okey, akan dilakukan bagi menutup kerja yang telah siap di dalam lubang yang digali. Lepas dia dah gali, dia masukkan korek, sebab kita nak masukkan asas kan. Lepas dia gali. Okey, lepas tu dia letakkan asas dan sebagainya. Bila dia letak asas dan konkret semua, barulah dia gambus balik. Bila gambus, ada tanah lebih. Tanah lebih tu nak buat apa? Tanah lebih tu biasanya kita buat macam contoh, tanah lebih tu kita buat macam penanaman pokok dan sebagainya. Dan depend jugalah kontrak kita macam mana. Okey, mari kita pergi seterusnya. Ini rajah yang saya bagi tahu tadi, peringkat kerja-kerja penggalian. Yang pertama, dia akan gali 0.25, tidak lebih 0.25. Okey, selepas tu dia akan gali 1 meter. Okey, selepas itu dia akan gali 2 meter. Selepas itu dia akan gali 4 meter. Selepas 4 meter ni dia akan gali sebanyak macam contoh dia 2 meter, 2 meter, 2 meter, 6, 8, 10, 12, depend juga. Buat pengetahuan adik-adik, lagi dalam kita gali, lagi mahal harganya. Kerana apa? Kerana lagi dalam tanah tu, dia lagi padat tau. Lagi susah kita nak gali. Sebab tu kosnya makin mahal. Bila gali ini, 0.25 ni lebih murah lah berbanding 4 meter. Sebab kerja-kerja 4 meter nak gali ni lagi sukar dan lagi untuk kita ni lah, untuk gali lah. Sebab tanah dia padat dan sukar untuk kita buat. Mungkin kita perlu sesuatu jentera yang lebih hebat lagi. Okey? Kita pergi ke slide seterusnya ya. Okey, sekarang ni kita nak buat pengiraan tanah dan dengan tanah, dengan tangan, tanah okey, pengiraan tanah dengan tangan. Okey, maksudnya kita nak korek tu menggunakan tangan. Penggalian tu guna tangan lah. Okey.
Kerja-kerja penggalian secara manual dengan tangan dilakukan dengan menggunakan peralatan tidak berjentera seperti contoh cangkul, pencedok, bakul dan sebagainya. Macam ni contoh kita nak buat telaga. Okey, bila kita nak buat telaga, dia perlukan benda-benda simple je. Melainkan kita nak buat sewerage bawah tu kan, sewerage lubang sewerage ke, itu perlukan sesuatu jentera lah. Tetapi kalau macam perlukan tanah, jentera sikit saja dia punya kedalaman, so kita perlukan jentera yang tidak berjentera lah. Macam contoh ni lah. Okey, seterusnya, kaedah ini digunakan dalam keadaan yang mana loji tidak boleh digunakan atau kuantiti kerja yang kecil. Masa macam saya cakap tadi lah, rujuk rajah 5.2. Okey. Seterusnya, ini adalah jadual 5.2, iaitu output buruh untuk kerja-kerja penggalian dengan tanah. Okey, mari kita lihat adik-adik. Yang ni you akan gunakan untuk pada chapter yang seterusnya. Dan juga lepas ni kita nak kira-kira juga. Okey, mari kita lihat. Okey, ini adalah output dia. Penggalian untuk membuang tanah atas 150 mm. Purata dalam 150 mm ni adalah purata dalam dia lah. Okey, output dia 0.35 jam untuk 1 meter cube. Maksudnya dia boleh siapkan 1 meter cube selama 0.35 jam. Ini adalah kadar dia punya outputnya, angkatap tadi buruh. Okey, penggalian permukaan untuk merendahkan aras 1.75 jam per meter cube. Okey, yang ni pula dia kata penggalian asas pad tidak melebihi 1 meter dalam. Itu 3.5 jam per meter cube. Okey, adik-adik boleh baca kat sini. Ini adalah dia punya angkatap output untuk pekerjaan buruh tersebut lah. Okey, seterusnya mari kita pergi kepada contoh yang pertama, iaitu penggalian untuk asas pad. Okey, penggalian lubang untuk membina asas pad dalam kedalaman dengan kedalaman tidak melebihi 2 meter. Dia kata macam tu. Okey, sorry sekejap. Okey, tidak melebihi 2 meter. Saya baca ulang sekali lagi. Penggalian lubang untuk membina asas pad dengan kedalaman tidak melebihi 2 meter. Okey, kos buruh menggali pekerja biasa RM4.5. RM4, bukan RM4.5, sorry. Ini adalah output dia. 4.5 jam. Okey, 4.5 jam. Okey, darab dengan RM50 per 8 jam. Ini adalah pekerja buruh tak mahir. Sebab tu dapat RM50. RM50 per 8 jam. Satu hari dapat RM50 kan. Dalam satu hari kerja 8 jam. So RM50 bahagi 8 jam darab dengan dia punya kerja penggalian. So dapatlah RM28.13. Tak banyak kan, sikit je. Okey, tapi tak apa. Ini adalah kerja yang ni. Mungkin dia ada kerja-kerja lain. Okey, seterusnya, lepas dia bergali, dia kena letak papan dan tupang. Ni andaikan sahaja. Contoh andainya lah RM3. Untuk kerja ni adalah RM3. So, 28 tambah RM3, so RM31.13. Dan untuk kerja ni, kita kena kira keuntungan. Keuntungan contoh you kata you nak ambil 15%. So, 15% darab dengan RM31.13 tadi dapatlah 4.67. So, total keseluruhan adalah RM35.80. Untuk kerja penggalian tak lebih daripada 2 meter. So kalau lepas ni kalau ada rumah, orang cakap, Mak tolonglah, Mak tolong gali parit panjang 2 meter. So ini caranya pengiraannya. Okey. Untuk 1 meter cube lah. Tapi kalau you kata banyak kerja you, so you boleh lah kata demand, kalau kerja macam ni, banyak macam gini, saya anggarkan dalam 10 meter cube. Wah, banyak tu. So dapatlah, ini adalah kerjanya. Okey. Seterusnya, mudah je kan pengiraan dia. Okey, next. Pembuangan tanah. Lepas kita dah gali tanah, kita mesti nak buang tanah. Pembuangan tanah ini ialah kerja-kerja pengalihan lebihan tanah yang digali dengan menggunakan secara manual ataupun loji. Okey. Tanah dibuang, diletakkan di luar tapak atau dalam tapak seperti termaktub dalam kontrak. Jangan suka hati nak buang merata-rata tempat. Okey. Next.
Tanah yang digali akan bertambah isi padunya berbanding dengan kuantiti diukur dilukis. Ia dipanggil kegemburan. Kegemburan. Okey. Kenapa ada kegemburan ni? Adik-adik cuba fikir. Tanah tu kan kita tak kacau. Bila tak kacau dia padat dia kan. Bila kita dah gali, kita dah mengganggu posisi dan molekul-molekulnya. Ni dah bahasa chemical ni. Okay. Jadi, bila kita dah mengganggu molekul-molekulnya, automatically dia ada berlaku proses kegemburan. Maksudnya tanah tu dah tak padat seperti yang asal. Kita dah ganggu dia. Mari kita lihat. Proses kegemburan ini berbeza mengikut jenis tanah berikut. Seperti berikut. Okey, pasir 10%. Pasir 10%. Okey, contoh rumah tu, kawasan tu adalah kawasan pasir. So, kalau kita gali, dia akan berlaku kegemburannya 10%. Okey. Kalau tanah liat, 20%. Wah, lebih besar lah. Okey, tanah biasa 25%. Tanah atas pun 25%. Dan juga batu. Kalau batu 50%. Ya, tingginya. Kenapa? Sebab apa? Sebab kan batu kan dia padat. Bila kita dah gali dia, mungkin dia dah pecah-pecah tu. Nanti dia jadi molekul dia tak sama lah. Biasa macam gini yang padat kan. Tapi bila kita dah gali dia mungkin tak sama lah. So 50% dia punya kegemburannya. Faham banyaknya kita belajar. Ya, ini ilmu baru. Alhamdulillah. Okey, mari kita lihat seterusnya. Okey, kerja pembuangan tanah ini menggunakan cangkul, batu, kereta sorong jika kuantiti kerja yang kecil dan tempat pembuangan tanah yang tidak jauh. Kalau simple-simple je, sikit je, so boleh gunakan tiga perkara ni lah, cangkul, bakul dan juga kereta sorong. Tetapi kalau macam pakai jentera tu pakai lori lah kan. Okey, seterusnya. Di bawah adalah output buruh untuk membuang tanah biasanya pada jarak tak lebih 50 meter. Maksudnya bila kita nak buang tanah tu tak lebih daripada 5 meter daripada kawasan yang kita gali tadi. Okey, keterangannya. Ini adalah output buruh ya. Memuat, mengangkut dan membuang, iaitu 1.5 jam per meter cube. Seterusnya, memuat, mengangkut, menyimpan, mengelerakkan maksudnya memadatkan dan meratakan tanah 2 jam per meter cube. Ini adalah angkatan buruh tadi ataupun output buruh sepatutnya lah. Okey, so mari kita pergi ke seterusnya. Yang ni biasanya akan diberilah kalau dalam soalan. So you je akan gunakan. Macam mana nak gunakan kita tu, tengok contoh-contoh cara pengiraannya. Okey, seterusnya mari kita lihat. Ini adalah contohnya. Contoh yang kedua. Tadi contoh pertama, sekarang contoh kedua. Contoh kedua ini membuang tanah dengan tangan. Secara manual lah. Okey, kerja-kerja mengeluarkan bahan yang digali dengan jarak 50 meter. Okey, kos buruh pekerja biasa adalah 1.5 jam. Macam table tadi kan, jadual tadi. Darab dengan RM50 per 8 jam. Darab dengan 125. Kenapa 125? Sebab untuk kes ni digunakan tanah biasa. Ini adalah kegemburannya. Okey, ini 125. Kenapa 125? Dia ambil tanah biasa. Cuba kita tengok tanah biasa 25%. Kita kena darablah 125. Contoh dalam 25%, tambah lagi dalam 125 lah. Jadi untuk dapatkan nilai keseluruhannya. Macam tu. Okey, so dapat nilai ini RM11.72. So kita kena kira 15. Contoh untuk kes ni kita ambil 15% keuntungan. So 15% darab dengan 11.72 dapatlah 1.76. So total keseluruhannya adalah RM13.47 bagi 1 meter cube. Tetapi kalau kerja yang lain, contoh dia kata dia perlukan 100 meter cube, so banyak lagi lah. Okey, beribu lah kita dapat. Okey, faham adik-adik? Okey, so ini adalah pengiraannya. Ini adalah pengiraannya bergantung kepada jenis tanah tersebut. Kalau pasir 10%, so sini 100 lah, 110%. Depend lah berapa peratus yang adik-adik tanah tersebut lah. Okey, baca soalan tu betul-betul. Okey, next. Okey, pengiraan kerja konkret. Pengiraan kerja konkret ni adalah output kerja membancuh konkret dengan tangan sekitar 2 jam per meter cube. Ini dia punya output dia. Okey. Bahan-bahan bancuhan konkret adalah simen,
pasir, batu bau. Okey. Bahan-bahan ini mengecut apabila dicampurkan dengan air. Maksudnya volume dah berkurangan sebab dicampur dengan air dia terus kecut. Okey, pengecutan. Kebiasaannya konkrit lebihan akan dibazirkan dan dipindahkan di tempat lain. Biasanya pertambahan 50% akan dibuat bagi menampung kadar pembaziran dan pengecutan konkrit tersebut. Contoh kan, kalau kita buat sebelum ni kita dah belajar untuk subjek civil engineering material and material kan. Kalau adik-adik perasan, bila adik macam campur-campur semua tu, dia semakin kurang. Dia punya volume dia, pengecutan dia. Dan bila kita masukkan dalam cube, ada lebihan tak? Yes, lebihan itu adalah dikira pembaziran juga. Pembaziran. So, kita kena kira 50% bagi menampung kadar pembaziran dan pengecutan konkrit tersebut. Ini adalah biasanya. Okey? Nilainya. Okey, so kita pergi ke seterusnya. Okey, ini adalah jadual di mana menunjukkan output buruh bagi kerja-kerja peletakan konkrit dengan menggunakan tangan. Manual lah, secara manual. Asas pad, so 6 jam per meter cube. Lantai bawah iaitu tidak melebihi 150 mm, 7.75 jam per meter cube. Ini adalah untuk you punya pengetahuan lah. So ini adalah output bagi buruh kerja-kerja peletakan konkrit. Tiang pula 8 jam per meter cube. So memanglah sukar sikit lah nak buat. Maksudnya kat sini kita nampak kalau lagi tinggi dia punya jam tu, lagi sukar kerjanya. Memang kerja-kerja tiang ni memang sukar untuk buat dia. Contoh lagi, dinding pun sukar. Tidak melebihi untuk mula-mula memanglah sukar. Lepas tu dah lama-lama dia makin murah dan sebagainya. Okey, so kita pergi ke next slide. Ni contoh pengiraan bagi kerja-kerja konkrit. Okey, mari kita lihat. Kirakan harga 1 meter cube kerja konkrit tuang di situ grade 25 yang dibancuh secara manual dan dituang ke dalam tiang. Untuk kes ni dia adalah buruh tak mahir. Okey, kerja dia adalah dituang ke dalam tiang. Ingat, dituang dalam tiang. Table tadi nampak kan tuang dalam tiang. Okey. Untuk maklumat projek ni adalah konkrit menggunakan konkrit grade 25, konkrit campuran 1 nisbah 1.5 nisbah 3. So dia punya ni adalah volume dia adalah 5.5 meter cube. Okey. Dia menggunakan juga kos simen. Kos simen ni RM20. Satu beg RM20 iaitu 50 kilo. Seterusnya kos pasir. Kos pasir ni RM70 per meter cube. Seterusnya kos batu baur RM95 per meter cube. Okey. Ini adalah kos bahan-bahan pengiraan dia. 1 meter cube simen menggunakan 28 beg. Darab dengan RM20. So dapat RM560. Okey. Ini pula, okey, ni okey, next. Okey, ini adalah yang diberikan juga. Ni 1.5 meter cube iaitu pasir darab dengan RM70 dapat yang ni. Seterusnya batu bau darab 3 darab dengan RM95 daripada sini dapat yang ni. Seterusnya tambah keseluruhannya dapat RM950. Okey, lepas tu kita kena kira, bila kita kira-kira konkrit mesti kena kira berapa peratus kekecutan dan kepadatan dan pembaziran. So 50% ni, yang ni, so kita kena kira berapa harganya. So RM475. Lepas tu kos dia seterusnya semuanya, yang ni tambah yang ni dapat RM1425. Ini bagi kos dia, bagi bahan 5.5 meter cube. Okey. Selepas tu kita nak tahu berapa 1 meter cube. So 1425 ni kena bahagi dengan 5.5 meter cube, sebab kita nak tahu berapa harga bagi 1 meter cube. Dapatlah RM259. Okey, so kita pergi ke seterusnya. Okey. Okey, ini adalah kita kira kos buruh sekarang ni. Okey, pertama membancuh. Membancuh ni. Okey, kos buruh ni kira 2 jam per meter cube daripada table yang kita refer tadi. Okey, pekerja biasa 2 jam per meter cube darab dengan RM50 per 8 jam sebab dia adalah buruh tak mahir. Okey, kerja 1 hari 8 jam.
So dapatlah RM12.50. Seterusnya adalah mengangkut dan meletak rujuk jadual 5.4 tadi, itu bagi tiang. Okey, 8 jam dia punya output buruh tadi. RM50 per 8 jam dapatlah RM50. So, nilai tadi, okey, adik tambah kesemuanya RM12.50, RM50 nilai yang awal tadi. Dapatlah RM321.15. Bila dah total yang ni, kita nak kena kira berapakah keuntungan yang kita nak ambil. So, dapat 15% daripada yang ni, dapatlah nilai RM48.23. Selepas itu, totalkan ini dengan ini, dapatlah RM399.38 untuk 1 meter cube tersebut. Okey? So, kita dah tahu dah harga ini bagi 1 meter cube. Okey, so seterusnya, ini adalah contoh yang adik-adik kena lakukan, kena lihat macam mana jalan penyelesaiannya. Okey, anda ditugaskan untuk mengeluarkan satu sebut harga quotation bagi kerja-kerja penggantian kawasan rumput kepada kawasan konkret. Rumput ni kepada kawasan konkret. Di sebuah rumah Yusof Tayyub. Wow, Yusof Tayyub. Okey, Yusof Tayyub ni dia nak buat kawasan rumput ni, dia jadikan semuanya lantai konkret. Okey, dia nak kenduri senang lah. Okey, berdasarkan kepada plan lantai dan senarai kadar harga bagi kerja-kerja yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Okey, mari kita lihat. Ini adalah dia punya lantai plan lantai. Okey, indis kawasan ni adalah dia letakkan konkret tersebut, lantai konkret tu. So ini adalah dia punya keratan rentas bagi dia punya dia punya ni lah, dia kat tempat dia nak buat ni, keratan rentasnya. Tanah asal, okey, lapisan asas, batu baur, pasir, ni kalis lembab. Okey, ni adalah tertulang, ni adalah konkret. Okey, seterusnya ini pula adalah dia punya kadar harga, iaitu dan juga output buruh dan juga kadar harga bagi bahan-bahannya yang digunakan. Okey. Next. Okey, ni adalah soalannya. Yang pertama, kos buruh untuk satu orang. Pertama kita kena kira dulu kos buruh bagi kerja korekan tanah, kerja peletakan lapisan asas, kerja peletakan lapisan kedap, kerja peletakan lapisan kalis lembab, kerja peletakan lapisan tertulang, kerja peletakan lapisan konkret. Seterusnya kos bahan, batu baur, pasir, kalis lembab, tertulang, konkret dan juga 40% pembaziran. Seterusnya adalah kos-kos lain. Contoh kita nak kira keuntungan, dikira daripada pada akhir pengiraan kos buruh dan kos bahan tersebut sebanyak 20%. Dan seterusnya jumlah keseluruhan kos, iaitu quotation ni. Okey, seterusnya D. Sekiranya pihak tuan rumah memohon pengurangan sebut harga yang diberikan tanpa mengurangkan spesifikasi pembinaan, apakah tindakan anda terhadap pengiraan yang telah dilakukan? Ni kita kena jawab secara KBKK. Kalau kita kena kira dulu. So kita kena, lepas tu ni kes ni pula dia kata tuan rumah nak mohon pengurangan sebuah harga tetapi tanpa mengurangkan spesifikasi pembinaan. So apa kita sebagai engineer, kontraktor nak bagi suggestion kepada Pak Cik Yusof Tayyub ni? Okey, kita lihat dia punya penyelesaiannya satu persatu. Okey, adik-adik semua, ini adalah penyelesaian dia. Okey, mari kita lihat ya. Okey, soalan yang pertama iaitu kos buruh untuk satu orang. Okey, kerja-kerja korekan tanah asal sedalam 450 mm serta pembuangannya. So kita kena kira berapakah kos buruh bagi kerja ini. Kenapa 450? Sebab kedalaman dia adalah 450. Mari kita lihat lepas ni lah kita lihat. Okey, tapi tak ada untuk yang tu. Okey, mari kita lihat. Kat sini adalah rumah Pak Cik Yusof Tayyub. Okey, kawasan rumput ni dia letak konkret. So kita kena kira berapakah luas kawasan rumput ini yang kita nak letak sebagai lantai konkret. Okey, so ini adalah saya pecah-pecahkan. Kerana apa? Kerana sebab dia punya saiz berbeza-beza. So untuk memudahkan urusan kita, kita kena kira satu persatu. Mula-mula ini kita pecahkan daripada segitiga.
Seterusnya adalah segi empat yang kedua, yang ini. Yang segi empat yang ketiga, iaitu yang ini, dan juga segi empat yang ni. Selepas kita dah kira berapa semua saiz luasnya, so dapatlah berapa meter cube. Okey. Bukan meter cube, meter persegi. Okey, meter persegi. Seterusnya, ini yang saya cakap tadi, kedalaman. 200 untuk daripada atas ni sehingga lapisan kalis lembab ni. Okey, 200 mm. Lepas tu tambah lagi pasir. Lepas tu adalah lapisan atas, iaitu batu bau. Okey, kat sini kita gunakan tanah asal dia saja. So tak perlulah, sebab kita tak korek dia. Tak gali pun dia. So ini adalah kedalamannya adalah 450 mm bagi soalan ini. Okey, so tadi kita dah kira berapa luas. So apa yang kita nak kira sekarang ni, kita nak kira isi padu kedalaman korekan bagi 450 mm ni. So tadi luas tadi 109.3 darab dengan 0.45, iaitu kedalamannya. So dapatlah 49.19 meter cube. Okey, seterusnya yang step kedua, seterusnya jumlah jam penggalian tanah sebanyak 450 mm. So 49 tadi daripada isi padu tadi. So 2 jam per meter cube ni, ini adalah yang kita ambil daripada jadual kadar harga yang sebelum ini. Boleh refer lah sebelum ni. Okey. Seterusnya dapatlah nilai dia RM98.37 jam. Okey. Step yang seterusnya, step yang ketiga, daripada jadual kadar harga dan okey, kadar kos buruh biasa sehari RM80. Ini adalah mahal sikit lah. RM80 satu hari. Okey. Satu hari ada 8 jam. So bahagi dengan 8 jam. Okey, lepas tu darab dengan 98.37 jam. Dapatlah nilai bagi untuk korekan ini adalah RM983.70 sen. Sorry, 70 sen. Okey, next. Kita pergi ke seterusnya. Selepas kita dah gali, kita nak buat pembuangan. Okey, kerja-kerja pembuangan ni rujuk jadual kegemburan tanah. Dalam slide sebelum ni. Ni contohnya. Untuk kes ni, kita menggunakan tanah atas. Sebab kita ambil daripada atas saja. So 25%. Jadi isi padu kegemburan tadi tambahkan dengan 25%, jadilah 61.5 meter cube. Okey. Seterusnya step yang kelima. Okey, memuat, mengangkat dan membuang tidak lebih 50 meter. Dalam jadual kita refer. Ni dah jadual kadar harga tadilah. 61.5 meter cube isi padu tadi darab dengan 1.5 jam per meter cube. RM92.25 jam. Okay. Maafkan saya ada suara-suara latar belakang sebab saya berada di rumah sekarang. Saya kena menjaga anak saya. Okey. Maaf ya. Okey, harap-harap tidak mengganggu adik-adik untuk belajar. Okey, seterusnya step yang keenam. Dalam jadual, kadar kos buruh biasa sehari adalah RM80 satu hari. So, kena bahagi 80 bahagi 8 darab dengan 92.25 jam untuk kerja-kerja memuat, mengangkat, membuang. So, dapatlah nilai RM922.50. Tadi kerja penggalian, sekarang kerja nak buang. Berat tau adik-adik semua. Okey. Ini bila kita nak buang, kita kena ambil kira kegemburan dia berapa persen dan mengikut kepada jenis tanahnya. Okey? Clear? Okey, next kita pergi ke seterusnya. Yang kedua iaitu kerja peletakan lapisan asas. Bila kita dah gali, kita dah buang, lepas tu kita nak letaklah asas kita. Okey, lepas asas tadi. Okey. Jumlah step yang pertama ni adalah jumlah jam penggalian tanah sehingga 450 mm. Okey. 49.19 meter cube yang isi padu tadi darab dengan 0.5 jam per meter cube. Okey, ini adalah berdasarkan jadual. Okey, so dapatlah 24.6. Okey, step kedua, daripada jadual tu kos adalah RM80 satu hari. RM80 satu hari. Okey, darab dengan 24.6 jam. So dapatlah untuk kerja peletakan asas harganya
kos buruh ini adalah RM245.95. Next, ini adalah kerja peletakan lapisan kedap. Sama juga seperti tadi. Kedap ini juga dipanggil sebagai pasir. Okey. Next, step yang pertama adalah 49.19 itu isi padu kedalaman 450 mm, darab dengan 0.4 jam per meter cube. Ini yang ada dalam kita punya jadual. So dapat 19.68 jam. Okey. So seterusnya, merujuk kepada jadual sebelum ni, harga bagi kos buruh adalah RM80 satu hari. So darab dengan 19.68 yang tadi, iaitu bagi kerja-kerja lapisan kedap pasir, dapatlah nilai bagi ini adalah RM196.76. Okey, kita pergi ke seterusnya. Kerja peletakan lapisan kalis lembap, iaitu geotekstil lah. Itu contohnya lah. Ada juga yang lain-lain juga. Okey, kenapa kita nak kalis lembap? Tak nak pula ada contoh ada kelembapan daripada bawah tanah. Okey, lepas tu kalau contoh ada apa-apa saja serangga ke apa, dia dah boleh mengelakkannya. Okey, tapi bagi kalis lembap, sebab dia sekeping macam tu, macam kain kan. So dia kira keluasan kawasan. So 109.3 meter square. Okey, darab dengan 0.1 jam per meter square. Ini daripada jadual tu dapatlah 10.93 jam. So dari kita punya satu hari kerja RM80 kan, darab dengan 10 bagi dengan 8 jam, darab dengan 10.93 jam. Okey, ini adalah bagi kadar harga bagi buruh lah, untuk lapisan kalis lembap. Seterusnya, kerja peletakan lapisan tertulang. Ini tertulang, maksudnya reinforce. Okey, dia punya besi lah, steel dia. Okey, ini juga kita kira luas. Sebelum ni isi padu, sekarang kita kira luas. Tempat tu luas tu. Okey, luas darab dengan 0.2 jam per meter square. So dapat inilah 21.86 jam. Okey, lepas tu sama juga RM80 bahagi dengan 8 jam satu hari kerja, darab dengan 21.86. So dapatlah RM218.60. Okey, maafkan saya. Okey, kita pergi ke seterusnya. Ini kita buat kerja-kerja peletakan lapisan konkrit. Konkrit ni mesti kena dalam isi padu. Sebab apa? Dia kan dalam bentuk cecair. Mesti kita letak dalam isi padu. Okey, jumlah jam penggalian tanah sehingga 450 mm. Okey, ini adalah isi padu yang daripada awal-awal kita kira tadi, darab dengan 0.7 jam yang dalam jadual kita punya output buruh tu dapatlah 34.43 jam. Okey, so step yang seterusnya adalah daripada RM80 satu hari kerja bagi 8 jam. Berapa satu jam kerja? So darab dengan 34.43 jam, dapatlah RM344.33. Okey, ini bagi lapisan konkrit. Mari kita pergi ke seterusnya. Tadi kita dah kira tentang upah buruh. Sekarang ni kita nak kira kos bahan pula. Yang pertama, kita kira untuk batu baur kasar. Okey, batu baur kasar ni, kita kira yang ni dulu. Okey, bagi batu baur kasar ni, kita kena kira luas kawasan darab dengan ketinggian batu baur. Okey, untuk kes yang ni, dia punya ketinggian adalah 0.2 m. So, bagi yang ni, kita nak tahu berapa isi padunya. So, kita kena tahu luas, okey, panjangkan lebar, ketinggian dia yang ni, darab 0.2, dapatlah 21.86. Okey, harga kos batu baur rujuk kepada jadual harga sebelum ni. Okey, 21.86 yang ni darab dengan 95 per meter cube. So dapatlah RM2,076.70. Wah, mahal. Tak sabar rasanya berapa keseluruhan dengan pakcik Yusuf Tayyub ni kena bayar kan. Okey, pergi ke seterusnya. Tadi batu baur. Sekarang ni kita nak pergi kepada pasir, itu kedap lah. Okey, untuk pasir ni pula berapa dia punya ketinggian? 50 mm. So
So 0.05 lah. So daripada luas darab dengan 0.05 ketinggiannya, dapatlah isi padunya 5.47 meter cube. So harga kos pasir ini rujuk kepada kadar harga yang kita diberikan. So dapatlah RM382.55. Senang je sebenarnya cara pengiraannya. Kita kena tahu prinsip dia. Okay, next. Yang ketiga adalah lapisan kalis lembab. Macam mana nak kira kalis lembab ni? Okey, luas kalis lembab darab dengan kadar lapisan kalis lembab mengikut kepada jadual lah 109.3 meter square darab dengan 1.5 meter square. So dapatlah nilai ni RM163.95. Ini bagi untuk harga bahan bagi kalis lembab. Next, tertulang. Tertulang adalah reinforce lah Okey, reinforce ni pula luas kawasan darab dengan kadar lapisan tertulang. Okey, 109.3 darab dengan RM13. Ini differ kat jadual juga. Dapatlah RM1,420.90. Memanglah mahal. Ini kan tertulang besi. Memang mahal kan? Sebab tu kalau kat site biasanya orang curi lah yang ni. Nauzubillah min zalik, minta jawab Okey, jadi ini adalah kos yang mahal, paling mahal sekali itu tertulang. Okey, seterusnya adalah konkrit siap tuang, ready mix. Okey, untuk kes yang bagi ini, kita kena kira luas kawasan darab dengan ketinggian lapisan konkrit 109.3 darab dengan 0.2. Ni daripada sini hingga sini. Kalau ikutkan ni, lapisan kali lembab ni dia sekeping je, tu tak ada masalah lah. Saya nampak macam banyak kan, tapi kita nak tahu perbezaannya lah. So ini adalah dia punya ketinggian dia 0.2 untuk kes ini Okey, so dapatlah isi padunya 21.86 meter cube. Okey, harga kos bahan konkrit siap tuang ready mix. Rujuk jadual harga 21.86 ni darab dengan 166. Ni paling mahal juga ni. Konkrit memang mahal. Tadi mahal lagi ni. Okey, so dapat RM3,628.76. Mudah je kan? Okey, selepas you dah kira semua kos-kos bahan tu, kita kena kira 40% pembaziran untuk kesemua bahan dikira pada akhir pengiraan. Bagi kes apa? Untuk batu baur, pasir, kalis lembab, tertulang dan juga konkrit. So, adik tambah semua kos-kos yang tadi tu, darab dengan 40%, so dapat nilai RM3,069.14. Ini adalah kos-kos pembaziran yang berlaku. Mungkin ada lebihan, ada pengurangan. Sebab bila kita order kat kedai hardware atau kedai-kedai bahan pembinaan lah, okey, mereka dia akan cakap berapa lori nak pakai, berapa tan nak guna dan sebagainya. Bila macam tu mesti ada berlaku pembaziran. Tetapi pembaziran tu kita boleh touch up kat tempat lain. Contoh kita boleh beli pasir 1 lori, separuh tu je kita guna, separuh lagi membazir. So mungkin separuh lagi kita simpan untuk buat untuk next project ke. So ini kita kena kira untuk kos-kos berlaku pembaziran lah dalam proses buat pembinaan tersebut. Okey, faham kat situ? Okey, kos lain C, kita kena kira keuntungan. Dikira pada akhir pengiraan kos buruh dan kos bahan sebanyak 20%. Ni formula dia. Keuntungan sama dengan kos buruh tambah kos bahan tambah lagi kos pembaziran. Okey, kesemua ni darab dengan 20%. Okey, keuntungan lah, kita nak kira keuntungan. Bagi kes ni dia nak 20% keuntungan. Okey, step pertama adik-adik, kos buruh. Okey, adik kena kira kos buruh. Okey, kos buruh pengorekan tambah dengan kos buruh pembuangan tambah dengan kos buruh lapisan asas, kos buruh lapisan kedap, kos buruh lapisan kalis lembab, kos buruh lapisan tertulang dan kos buruh lapisan konkrit. Tadi yang kita kira awal-awal tadi tu. Okey. So daripada tu adik tambah semua. So ini adalah totalnya RM3,021.14 bagi kos buruh sahaja. Next, kos bahan. Kos bahan ni adalah yang kita kira yang kedua tadi. Kos batu baur, pasir, lapisan kalis lembab, tertulang, konkrit siap tuang. Okay, tambah semua ni dapatlah RM7,672.86. Okey, ini adalah kos bahan. Okey, selepas adik kira dah untuk kos-kos bahan ni, baru kita kira untuk step
ketiga, iaitu kos pembaziran yang 40% tadi yang kita kira tadi, iaitu RM3,069.14. Okey, so tambah untuk kita kira keuntungan, tambah kos buruh yang kesemua tadi, kos bahan keseluruhan tadi dengan kos pembaziran. So darab dengan total yang ni, darab dengan 20%. So ini adalah kita punya kos keuntungan RM2,750.63. Tak banyak sikit je. Tapi kita dah kira dah, tolak-tolak semua kos-kos kita dah. Okey. Seterusnya, kita kira-kira jumlah kesemua kos untuk sebut harga, iaitu quotation. Okey, sebut harga ini adalah sama dengan kos buruh tambah dengan kos bahan tambah dengan kos pembaziran yang tadi tambah dengan keuntungan. Wah, panjang jalan kerjanya. Kalau salah satu, salah semuanya. So adik-adik pastikan satu persatu adik kan tulis. Okey, sebut harga ni, so total tadi tambah kos buruh yang ni, kos bahan, kos pembaziran dan keuntungan, dapat RM16,515.77. So, kerja-kerja yang Pak Cik tadi buat adalah nilainya RM16,515.77. Panjang jalan pengenaannya. Ya, biasa dengan markah macam ni dalam 25 markah. So adik-adik kena betul-betul kira dan faham macam mana step satu persatunya dan mengikut kepada soalannya juga. Okey, mari kita lihat ke seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya iaitu D. Tadi soalan tadi. Dia kata, sekiranya pihak tuan rumah memohon pengurangan sebut harga yang diberikan tanpa mengurangkan spesifikasi pembinaan, apakah tindakan anda terhadap pengiraan yang telah dilakukan? So apa kita ni, kita kurangkan spesifikasi dan apakah tindakan kita untuk mengurangkan tindakan tersebut, mengurangkan pengiraan tersebut. So yang pertama, kita mungkin boleh suggest kepadanya. Yang pertama, mengurangkan peratus pembaziran. Mungkin kita boleh kurangkan peratus pembaziran tadi 40%. Mungkin kita boleh kurangkan 30% ke. Depend lah kecekapan kita tu untuk menguruskan kita punya bahan tersebut. Tetapi perlu disusuli dengan pengurusan buruh dan bahan yang lebih cekap dan sistematik. Kalau kita kata 40% kurangkan, tetapi kita tidak mahir untuk melaksukan, ada berlaku lagi banyak pembaziran. So macam mana kita nak uruskan kan? So kita kena uruskan pembaziran. Okey, seterusnya, mengurangkan peratusan pembaziran serta merendahkan peratusan keuntungan. Tadi kita ambil untung 20%. So mungkin you boleh kurangkan lah jadi 10% ke. Mungkin dia kautin pakcik usut tayuk tu, selalu je kita beli kurma dengan dia kan. Pakcik dia kata beli murah-murah lah dengan saya ni. Saya nak buat ni anak-anak cucu nak datang balik ke rumah saya. Okay kan. Jadi dia cakap kurang-kurang lah. So kita pun kita saya berkorban untuk pakcik ni. So kita boleh kurangkan jadi 10%. Okey, macam tu lah Okey, biasalah kita dah bermasyarakat ni, mungkin kita rasa kesian kan. So kita kurangkan dah, tak ada masalah. InsyaAllah Allah akan melihat jalannya, melihat adik punya effort adik-adik ya. Okey. So inilah bila kita dah kurangkan, kita kurangkan dia punya keuntungan. Sekiranya spesifikasi projek dikekalkan oleh tuan rumah, ataupun kalau macam contoh customer kata terlampau tu, you kata kita tak boleh nak kurangkan spek, ataupun dia kata harga ni bergantung pada you lah nak bagi macam mana. So pemikiran you, mungkin you ada idea yang lain daripada yang ni. Ini adalah idea-idea daripada contoh daripada ni lah yang logik. Tetapi sekiranya you ada idea lebih logik, so boleh letakkan juga. Okey, kalau soalan ni dikeluarkan lah. Okey, kita pergi ke seterusnya. Assignment alat. Okey, dah nak habis dah kita kan. Okey. Anak saya pun dah ketawa dah. Dia kata mak dia dah habis. Okey. Assignment kelima ni adalah 10 markah. Okey, hantar softkopi dalam bentuk PDF. Okey, di author system. Bahagian individual assignment yang kelima lah. Sebelum 26 hari bulan 11 2020 jam 5 petang. Okey, lewat hantar markah separuh saja. Okey, perhatian, hantar dalam bentuk PDF saja. Okey? Okey, next adik-adik. Soalannya begini. Anda adalah seorang estimator, penilai bagi satu projek di Johor Bahru. Okey, silap ni. Okey, Johor Bahru, yang mana
anda ditugaskan untuk mengeluarkan satu sebut harga quotation bagi kerja-kerja untuk membina rumah banglo Makiah di Bacok. Silap ni Johor Bahru di Bacok pula. Silap tempat. Okey. Yang bertanah jenis pasir. Tanahnya jenis pasir. Ingat pasir. Berdasarkan kepada plan lantai adalah seperti berikut. Ini plan lantainya. Adik boleh lihat Ini adalah dia punya unit ni adalah dalam bentuk mm. Pastikan dalam bentuk mm lah. Adik kira dengan betul-betul. Unitnya kena betul. Ini adalah kerata rentas. Ni kerata rentasnya. Okey, 150 mm daripada asas untuk asas. Ini adalah pasir 100 mm. Seterusnya konkrit punga 250 mm. Okey, ini adalah kerata rentasnya. Next adalah, ni adalah kos-kosnya bagi buruh, output buruh dan juga kos-kos bagi bahan. Soalannya seperti ini. Yang pertama, kos buruh bagi satu orang pekerja. So, adik-adik kena kira ke semua dia bagi kerja-kerja ni. Yang seterusnya, kos bahan. Untuk keseriuhan ni adik kena kira. 40% pembaziran tahu tak? Okey. Ini pula adalah kos lain iaitu keuntungan. Okey, keuntungan dia nak berapa? 25%. Tadi 20%, sekarang 25%. Adik boleh kira senang je insya-Allah. Okey, lepas tu dah kira semua, kira jumlah keseluruhan kos untuk sebut harga quotation. Dan soalan seterusnya D. Sekiranya pihak tuan rumah memohon pengurangan sebut harga yang diberi tanpa mengurangkan spesifikasi pembinaan, apakah tindakan anda terhadap pengiraan yang telah dilakukan? So adik-adik, kalau boleh ada idea lain daripada jawapan yang saya bagikan tadi, beri je banyak-banyak pun. Alhamdulillah. So, you dah faham. Mungkin ada faktor-faktor yang lain juga. Mungkin boleh kurangkan. Okey. Boleh? Ini soalan KBKK. Boleh jawab sendiri. Okey. Kita apa lagi? Itu saja. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.